Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa razuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billahi ma sya'allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya'allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para AJK, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi syukur rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, izin, kurnia, taufik, hidayah daripada Allah taala dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam rumah Allah, menantikan masuknya waktu solat fardu isya. Ya, mudah-mudahan duduknya kita sentiasa diganjar oleh Allah Ta'ala akan ganjaran pahala yang kita harapkan dapat memberatkan kepada timbangan amalan baik kita, timbangan amalan-amalan soleh kita yang menjadi asbab kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengannya harapan kita agar sebagaimana kita dihimpunkan di dalam rumah Allah dalam majlis ilmu yang merupakan taman daripada taman syurga, Allah Ta'ala akan himpunkan juga kita nanti dalam syurga yang sebenar-benarnya, yang kekal abadi di sana. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini, pertama kalilah Al-Faqir hadir ke sini, ke Melaka, terlebih-lebih lagi untuk bercakap, berkongsi di hadapan tuan-tuan di sini. Ala kulli hal, harapan kita agar pertemuan-pertemuan yang seperti ini dijadikan sebagai satu pertemuan yang berkat, yang dapat dijadikan bahagian daripada syafaat kita masing-masing. Kerana hakikatnya kehidupan kita yang sementara ini adalah tempat untuk kita kumpul bekalan-bekalan yang kita nak bawa ke sana. Jadi antara bekalan-bekalan yang baik itu adalah sahabat-sahabatnya, ataupun tempat-tempat ataupun golongan-golongan yang Allah Ta'ala letak, dijadikan takdir dalam kehidupan kita, diletakkan dalam kamus hidup kita, pernah dia bertemu di atas muka bumi, dan hamba-hamba Allah itu saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Boleh dia memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat dia di hari akhirat, di mana hari yang penuh dengan huru-hara, di mana hari yang masing-masing merisaukan keadaan masing-masing. Di waktu itu masing-masing mencari-cari siapa saksi-saksi dia yang mampu untuk memberikan ataupun memberitahukan kepada Allah Ta'ala bahawa dia telah menyaksikan akan kebaikan-kebaikan, ya. Maka kita di sini, kita harapkan sama-sama kita, walaupun dengan pertemuan ada yang mungkin pernah bertemu dengan saya, mungkin ada yang kenal dengan saya, mungkin juga ada yang baru nak kenal ataupun baru pertama kali jumpa pertemuan kita. Ala kulli hal, di hadapan Allah Ta'ala inilah orang-orang yang akan jadi saksi kepada kebaikan-kebaikan kita. Bila ditanya dek malaikat nanti, apa kebaikan yang kamu laksanakan, ya, maka saya hadir di majlis ilmu. Siapa yang bagi majlis ilmu masa tu? Ustaz Fahmi, ya, maka dipanggil, betul ke kamu kongsi ilmu di situ? Betul, saya saksinya yang saya berada di hadapan tuan-tuan pada waktu ini, dan tuan-tuan juga jadi saksi saya, ya. Saya saksi tuan-tuan, tuan-tuan juga adalah saksi saya bahawa kita saling berkongsi kepada kebaikan-kebaikan. Kita duduk di tempat yang baik, baik yang bercakap maupun yang mendengar, kedua-duanya syarikani fil khair, berkongsi akan kebaikan-kebaikan.
Kalau tak ada orang yang mendengar, tidak ada manfaat orang yang bercakap. Dan kalau tidak ada orang yang bercakap, maka tidak akan ada yang mendengar kepada ilmu ataupun kebaikan-kebaikan. Maka kita ni saling bantu-membantu. Yang cakap pun harapkan berkat rahmat daripada Allah, tuan-tuan yang dengar pun sama-sama harapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah warisan ilmu dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia maka dia kena ada ilmu. Siapa yang nak, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nakkan akhirat pun dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dua-dua pun dia kena ada ilmu. Maka kita hidup dengan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kepada kegelapan kehidupan kita. Kita hari ini beriman kepada Allah, percaya akan Allah. Kita hari ini kita solat, kita ikut Nabi kita SAW dalam syariat yang baginda bawa, baginda ajarkan bagaimana caranya nak menyembah Tuhan. Jadi berkat daripada akidah kita percayakan Tuhan dan juga mengikut kepada insan yang Tuhan hantarkan untuk ajarkan kepada kita bagaimana hidup beragama, maka disebabkan itulah hidup kita terang, jalan kita jelas. Kerana orang yang terperangkap di dalam gua dan tidak ada langsung cahaya, maka dia akan meraba-raba, tak tahu ke mana jalan dia keluar. Tapi kalau ada saja seorang yang tebuk satu lubang kecil daripada luar, celah-celahan batu, maka seseorang yang terperangkap dalam kegelapan gua akan dapat tahu dengan tepat di mana jalan keluar. Maka ilmu itu menjadi cahaya. Ilmu itu adalah iman, ilmu itu adalah Islam yang menerangi jalan kita menuju ke syurga Allah. Kalau tidak kerana ilmu, maka akan tersesat jalan, ataupun mungkin dia nampak jalan tapi tersasar daripada jalan yang sebenar, sehingga tidak sampai dia kepada destinasi dia. Maka kita kena syukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala yang memberikan kita ilmu, yang mana ilmu itu warisan turun-temurun daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Islam agama yang bukan tertegak tanpa ada dalil. Islam adalah agama yang datang dengan hujah. Maka apa yang sampai kepada kita semuanya ada sandarannya. Semuanya ada sandaran. Apa yang kita lakukan hari ini adalah daripada ilmu yang diturunkan oleh baginda Rasul SAW. Maka secara umumnya apa yang sampai kepada kita itu juga adalah wahyu daripada Allah. Wahyu Allah Ta'ala turunkan pada Rasulullah, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu sumber utama ilmu dalam Islam, sumber prima, first kali Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Daripada keduanya, Nabi terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Yang Al-Quran memang turunlah beberapa bentuk wahyu kan. Sama ada wahyu itu turun dengan cara Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Nabi SAW dengan cara bertemu. Maknanya Jibril datang kepada Rasulullah dan sampaikan, ni Allah Ta'ala suruh bagi tahu kamu begini-begini, kamu bagi tahu pada sahabat-sahabat. Ataupun boleh jadi dalam keadaan diilhamkan kepada Rasulullah SAW melalui mimpi. Jadi mimpi Nabi bukan macam mimpi kita. Mimpi Nabi wahyu. Bila Nabi bermimpi sesuatu, maka itu adalah bahagian daripada perintah Allah pada Rasulullah SAW. Kalau mimpi kita mengarut lah, mimpi kita tu banyak mainan syaitan, kan, banyak main-main tak ada apalah. Mimpi pergi melancong ke US, lepas tu sakit perut, masuk tandas, buka-buka pintu dekat rumah nenek kita kat kampung. Itu mimpi kita lah. Tak ada apa-apa nilai dia, melainkan main-main saja oleh syaitan. Tapi mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Kemudian seperti bunyi loceng,
ya, Nabi rasa berat, itu wahyu yang cara paling berat lah. Tiba-tiba Nabi dengarkan macam bunyi loceng dan Nabi diilhamkan memahami apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada bunyi tersebut. Itu juga wahyu, ya, dan diilhamkan untuk Nabi SAW menyebutkan sesuatu atau Allah takdirkan Nabi melakukan sesuatu sehingga dilihat oleh ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat, dan mereka ceritakan pula kepada orang lain. Daripada situ jadi hadis, ya, daripada situlah jadi hadis Nabi SAW. Baik, jadi dua tadi adalah sumber syariat yang mana sahabat bila dia tengok Rasulullah buat sesuatu maka diceritakan kepada sahabat yang lain. Sahabat nanti cerita pada golongan yang bawah, pada tabi'in. Tabi'in cerita lagi pada generasi yang tak pernah jumpa dengan Nabi SAW, tabi'in, sampailah kepada kita, diceritakan oleh para guru kita yang bersanad turun-temurun dia, warisan dia daripada para ulama, sehingga sampai kepada kita cara beragama yang sempurna. Jadi ilmu itu sempurna daripada segala sudut. Maka dalam Islam ilmu itu terbahagi dua. Ini yang diwarisi dan inilah yang patut kita amal dan kita pegang, ya. Secara dasarnya ilmu itu yang diwarisi, yang kita panggil juga turas. Turas tu warisan lah, ya. Waris turun temurun. Rasulullah ajar sahabat, sahabat ajar tabi'in, tabi'in ajar tabi'in, sampai kepada kita. Daripada hari ini, daripada amalan-amalan yang kita buat itu juga adalah daripada Nabi SAW, ya. Dan Nabi juga pernah sebut kan, Nabi kata umat aku nanti akan pecah 73. Satu saja yang selamat, aqidatun najin, orang yang akidahnya selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. 72 lagi pecah. Macam-macam jenis kesesatan yang berlaku, tambah-tambah lagi zaman-zaman kita nak dekat dengan kemunculan Dajjal ni, lagi macam-macam benda. Kan semalam saja saya kuliah di suatu tempat, ada orang tanya, kan uncle dia, pakcik dia, selalulah datang sebut pada dia tak percayakan Nabi, ya, dia asalnya Chinese lah, mu'allaf, dia masuk Islam tapi mungkin tak kena guru dia yang dia belajar. Dia kata hadis-hadis ni semua mana ada sandaran, tak betul, sebab yang sebut tu manusia. Dia kata yang boleh pakai ni kata-kata Tuhan aja, Nabi tu tetap juga manusia biasa. Nah, ini dia tak belajar akidah. Maknanya dia percaya Tuhan tapi dia tak percaya insan yang Allah utuskan sebagai Rasul untuk sampaikan kehendak Allah. Dia tak percaya. Maka syahadah dia tu terbatal. Sebab apa? Mana ada syahadah sebelah, ya. Syahadah dia nama pun syahadatain, dua kalimah syahadah. Dia bukan satu kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, baru betul pure iman dia, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau pilih salah satu je tak jadi. Saya pakai Quran saja, saya tak pakai hadis, golongan anti hadis. Kan dia tak percaya dengan hadis sebab hadis tu datang daripada manusia, dia kata. Yang boleh pakai adalah kata-kata Tuhan saja. Maka rosak akidah dia, ya, termasuk dia bahagian daripada yang tersesat, bahkan boleh terkeluar daripada agama, wal'iyadzubillah, kan. Jadi disitulah apabila kita memelihara kepada warisan turun-temurun yang benar-benar ilmu yang solid daripada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita secara pewarisan turun sampai kita amalkan hari ini. Orang sekarang banyak ajaran sesat tu pasal apa? Dia banyak sebagaimana yang disebut khalif tu'raf. Buat pelik sikit kamu akan terkenal lah. Buat pelik sikit kamu akan terkenal. Jadi bila dia dapat satu benda yang lain sikit daripada yang kita amal selama ni di tempat kita, kita pun dapat dulu orang kampung mengaji macam tu lah, ayahnya ajar, ya, malam Jumaat baca Yasin, ya, lepas tu apa-apalah amalan-amalan yang kita buat, semayang, lepas semayang wirid, macam-macam benda yang kita lakukan daripada kalau teringat ke arwah ayah, arwah mak, dia nak bersedekah, dia buat kenduri, majlis tahlil, kan, jamu orang. Itu semua amalan-amalan tu turun-temurun kita buat, kan, kita buat. Datang orang yang terkemudian macam-macam dia cakap, kan. Jadi antara yang berat tadi tu itu tak apalah, itu masih lagi masuk dalam ruang lingkup khilafiyah,
ya, yang ini tak ada khilaf. Kalau tak percaya Nabi, hak tu keluar terus daripada agama. Ada pula datang satu kelompok lagi, Tuhan dia percaya, Nabi dia percaya, sahabat Nabi dia tak percaya. Kan orang-orang yang bawa hadis Nabi 120,000 sahabat, dia kata semua tu kafir melainkan 2-3 orang saja. Ini orang Syiah. Orang Syiah dia percaya sahabat Nabi tu ada 3-4 orang saja. Yang lain tu Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka, habis semua dia kafirkan. Itu satu masalah juga. Allah dia percaya, Nabi dia percaya, sahabat Nabi pula dia tak percaya. Kan ada juga Allah dia percaya, sahabat Nabi dia percaya, sahabat Nabi pun dia percaya, diri dia pun dia percaya jadi Nabi. Masalah juga. Dan kadang-kadang dasarnya daripada Quran juga. Saya ni baca Quran ni, saya baca Quran, innaka laminal mursalin, dia baca, dia pun tengok terjemahan. Sebenarnya tak erti mana pun, baca hak yang Quran tu, tengok terjemahan saja. Sesungguhnya engkau adalah seorang rasul. Oh, Allah lantik aku jadi rasul. Dia kata ayat tu turun pada dia. Masalah juga, ya, tak faham. Jadi ilmunya ada, dapat ilmu, tapi ilmunya bukan ilmu yang sebenar. Ya, maka kita di sinilah, para ulama bawa daripada kita secara warisan ilmu tu dalam Islam terbahagi 2. Yang ni kita nak tengok. Yang pertama namanya fardu ain. Biasa kita dengar fardu ain. Fardu tu maksudnya wajib, kewajipan. Ain itu ditentukan atas individu. Maknanya wajib tu tak ada alasan lah, semua individu kena tahu ilmu-ilmu tersebut. Dia tak ada alasan dia skip. Tak apalah, isteri saya tahu dah, saya tak tahu pun tak apa. Orang kampung saya tahu dah, saya tak tahu pun tak apa. Tak ada alasan. Fardu ain tadi setiap individu muslim wajib tahu. Kita akan cuba pecahkan malam ni. Dan kalau penganjur majlis-majlis ilmu atau pengajian, sebenarnya dia sangat penting untuk tahu pecahan ini. Ya, sebab kalau kita nak anjur, kita kena faham prioriti. Prioriti inilah yang kita nak bawa kepada masyarakat. Contoh, kita pengatur kuliah lah, kita nak jemput ustaz untuk mengajar kita, ya. Jadi tengok golongan dia siapa. Contohnya yang kelas yang nak dibuka tu adalah untuk mu'alaf, contoh ya, yang baru masuk Islam. Ni betul-betul baru masuk Islam ni. Jadi perkara pertama yang patut diajar kepada mereka, prioritinya fardu ain lah, benda yang memang setiap individu kena tahu. Kan? Jadi ilmu yang kedua namanya fardu kifayah. Fardu juga, tapi kifayah tu cukup. Maknanya kalau ada segelintir yang tahu sudah mencukupi. Tapi kalau kita tak faham prioriti, orang macam ni tadi yang baru masuk Islam ataupun yang tak ada banyak ilmu tentang asas-asas yang penting dalam Islam, dia pun buka kelas. Kelas pertama dia apa? Fiqh muqaranah, fiqh perbandingan 4 mazhab. Fiqh perbandingan 4 mazhab diajar kepada orang yang baru pandai mengucap, belum pandai solat. Contoh. Jadi adakah itu suatu yang betul diletakkan pada tempatnya? Tidak. Prioritinya salah. Ya, prioritinya salah. Jadi di sinilah kita nak tengok prioriti ataupun ilmu-ilmu apa yang patut dikuasai oleh setiap individu, ataupun yang mana yang dia jadi fardu kifayah saja, supaya kita jelas kita ni perlukan duduk dekat mana. Kita masing-masing berbeza, berbeza-beza. Bukan semua orang sama, tak semua orang sama daripada segi ilmunya. Mungkin saja ada seorang yang dia ada PhD dalam pengajian Islam contohnya, tapi dalam ilmu yang lain, contohnya ilmu mekanik, saya ada degree mengaji di Al-Azhar. Sempatlah Allah Ta'ala bagi peluang mengaji di Al-Azhar, bolehlah ngaji sikit beberapa bidang ilmu. Tapi dalam bidang mekanik, bidang nak betulkan enjin kereta, saya tadika.
Walaupun saya ada degree bidang pengajian Islam, bidang nak repair kereta saya tadika. Saya tak boleh terus-terus memandai-mandai nak pergi modify piston, memandangkan saya orang yang tidak berkemahiran langsung dalam bab enjin. Jadi dalam bab enjin saya mesti start daripada awal juga. Dia ada peringkat dia, walaupun saya dah ada degree dalam pengajian Islam. Begitu juga orang yang pakar lah, kita kata pakar enjin tadi, datang dia ke bengkel, memang mekanik 30 tahun dah, macam-macam jenis brand kereta dia buat. Kita datang bawa kereta tu, dia dengar bunyi enjin ni, ni kena overhaul lah ni. Belum buka hood tu lagi, dia dengar bunyi tu, ini kena overhaul lah ni. Pasal apa? Dia orang yang sudah berpengalaman. Tapi tiba-tiba bila kita bercakap pasal Quran, dia yang alif bata pun tertukar-tukar antara ha dengan kha, dia nak cerita tentang tafsir Quran yang dalam-dalam. Maknanya dia pakar, mungkin ada PhD dalam bab enjin, tapi dia tak pernah mengaji ikut turutan dalam agama, maka dia tadika dalam bab agama. Jelas macam itu ya. Setiap daripada kita tu berbeza-beza Allah Ta'ala letak, bukan semua orang tahu semua benda, tidak kan. Jadi sebab itu dalam agama dia kena ikut dia punya prioriti dia. Baik, jadi kita masuk dulu kepada yang fardu ain tadi supaya kita jelas. Kata para ulama, ilmu fardu ain ini dirangkumkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita buka hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua dipanggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Sebab apa gelarannya tu hadis Jibril? Sebab dalam hadis tu malaikat Jibril datang ajarkan Nabi ataupun tanya soalan pada Nabi SAW. Berapa soalan Jibril tanya? 4 soalan. Jadi daripada 4 soalan ni, kata ulama, ini adalah rukun agama. Orang yang nak beragama, maknanya 4 soalan ini adalah fardu ain. Setiap daripada kita wajib ambil tahu tentang 4 soalan ini. Hadis tu masyhur, semua orang pun tahulah hadis tu ya. Bila Jibril datang tu, soalan pertama Jibril tanya adalah akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Nabi pun menjawab jawapan Nabi SAW. Nabi jawab 6 jawapannya, iaitulah rukun iman. Percaya pada Allah, percaya malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Itu rukun iman ya. Maka ilmu fardu ain yang pertama adalah berkisar keimanan ataupun kepercayaan, yang namanya, nama ilmu tu banyaklah nama dia. Yang biasa disebut ilmunya ilmu akidah. Itu fardu ain yang pertama, kena faham ilmu akidah. Nama lain, apa maksud akidah? Akidah asal daripada kalimah akdun, akad. Akad tu simpulan yang mengikat. Jadi akidah ni dia bukan boleh tukar-tukar. Sekali kita berpegang, disimpul rapi dan tak terlerai dah simpulan tu. Itulah akidah. Macam kita dengar dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun, surah Al-Kafirun tu orang-orang kafir Quraisy cuba nak leraikan ikatan simpulan akidah. Dia nak nego dengan Nabi SAW dalam bab akidah. Sehari kami sembah Allah, sehari lagi kamu join kami sembah berhala. Boleh ke gitu? Hari ni kami percaya Allah, besok kamu percaya berhala. Mana boleh? Tak boleh. Akhirnya Allah turunkan ayat, lakum dinukum waliyadin. Aku tak sembah apa kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Tak mungkin terlerai benda yang tak boleh nego-nego, akidah ya. Tapi Allah Ta'ala wujudkan juga adanya orang-orang yang begitu. Pagi-paginya dia beriman, petang-petangnya dia kufur, wal'iyadzubillah. Maknanya terlerai juga ikatan akidah dia.
Kerana apa? Kerana tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dia tak tahu dengan kata-kata dia boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama, kan? Yang mungkin saja dia pun dapat agama tu warisan juga. Dia lahir, mak dia Islam, ayah dia Islam, hidup semahu-mahunya, tak kenal agama, tak kenal Tuhan, ya, kemudian sebut sesuatu perkara, buat sesuatu tindakan yang menyebabkan boleh jadi dia terkeluar daripada agama tanpa, dalam keadaan tanpa dia sedari. Wal'iyadzubillah. Sebab tu akidah kena belajar. Bila belajar, pegang betul-betul, apply dalam hidup, kan? Baik, selain daripada ilmu akidah, nama ilmu tu juga adalah ilmu tauhid. Samalah, akidah tadi kita simpulkan dengan kemas. Yang kedua, nama dia ilmu tauhid, benda samalah. Ilmu yang pertama tadi, nama yang kedua. Tauhid tu apa? Asal daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Jadi Tuhan tu tak boleh dikongsi-kongsi. Kita tak boleh kata dia ada dua. Kita tak boleh kata ada kuasa. Kalaupun tidak diduakan, Tuhan tu satu, tapi adalah satu lagi benda yang kuasa dia sama macam kuasa Tuhan. Itu tetap dianggap sebagai syirik juga. Syirik tu asal daripada kalimah syarikat. Dia mensyarikatkan Allah Ta'ala, ya, sama ada daripada segi kewujudannya, maknanya dia kata ada satu lagi Tuhan, sini Allah, sini ada satu lagi Tuhan, dia pun Tuhan juga, Allah pun Tuhan juga. Itu sudah mensyirikkan Allah, diduakan Allah. Ilmu tauhid mengenalkan kita tentang wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala. Kenalkan kita tentang keesaan Allah. Itu namanya ilmu tauhid, ya. Selain daripada itu juga digelar juga namanya dengan ilmu usuluddin. Usuluddin, usul agama. Usul ni akar dia lah, ya, akar dia. Kalau pada pokok tu, akidah ni, tauhid ni adalah akar pokok. Akar pokok tu lah yang menentukan pokok yang tumbuh di atas daripada tanah tu, dia nak stay atau ditumbang, ya, sebab akidah ni benda dalam, dia dalam tanah, ya, tak ada yang mengetahui akidah kita melainkan Allah Ta'ala. Melainkan kalau kita bagi tahu pada orang lah. Tapi benda dalam hati, kepercayaan, keimanan, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Dia akar, duduk dalam tanah. Dan akar tunjang tadi, yang menunjang masuk ke dalam, dia menyebabkan dia piling lah. Apa yang tumbuh di atasnya adalah Islam. Islamnya cantik kalau akidahnya cantik, dan Islamnya akan runtuh kalau akarnya tak kuat, ya. Jadi ilmu tu ilmu usul agama, usuluddin. Baik, ilmu akidah, tauhid, usuluddin secara umumnya terpecah 3 sub dia. Bawah yang ni yang kita pelajari, ya. Yang pertama, kisim dia nama kisim ilahiyat, ilmu tentang ketuhanan. Jadi biasa dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita pelajari kenal Tuhan. Cara macam mana nak kenal Tuhan? Tuhan boleh nampak zat dia ke? Tak. Sampai ada ulama kata apa? Kullu ma khatara bibalik fahuwa laysa bi khaliq. Kamu nak kenal Tuhan ni, cara dia adalah kenal ciptaan dia. Sebab apa saja yang kamu nak tahu tentang zat Tuhan, kamu tak akan dapat capai dengan akal kamu yang juga itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Nak capai zat Allah dengan akal kita tak boleh. Jadi ulama buat kesimpulan senang. Kullu ma khatara bibalik fahuwa laysa bi khaliq. Setiap apa yang pernah terlintas dalam kepala kamu, macam ni Tuhan kot. Tuhan tu macam ni kot. Dia pernah terlintas macam tu, fahuwa laisa bi khaliq. Yang terlintas tu confirm bukan Tuhan. Kalau kita baca Quran, kita tengok macam mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kan? Mula dia tengok yang ada, tengok bulan, lepas tu bulan hilang, mana ada Tuhan, hilang-hilang pula. Ini bukan Tuhan. Tiba-tiba tengok matahari, matahari lagi besar, lagi power, yang ini kot Tuhan, ya? Hilang juga, tak ada lah, ini bukan Tuhan. Akhirnya tauhid, Allah Ta'ala lah Tuhan sekalian alam. Jadi
mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya tu, kita ahli sunnah wal jamaah dipelajari sifatnya, bukan zatnya. Zatnya tak dapat diketahui. Fikirlah macam mana pun tuan-tuan fikir, dia macam raja duduk atas singgah sana kot, ataupun macam apa, master of puppet, kan, dia kawal ke. So itu azan sekejap.